Okey, konsep alam Melayu kamu boleh tengok juga kalau ada buku teks di muka surat yang keempat. Okey, konsep alam Melayu. Apa dia konsep alam Melayu? Okey, alam Melayu ni merangkumi gugusan kepulauan dan tanah besar di bahagian tenggara benua Asia. Okey, dia ada banyak istilah. Ada setengah zaman dia panggil Kepulauan Melayu dan setengah zaman lain disebut Dunia Melayu. Ada yang sebut Alam Melayu. Macam tu lah. Jadi ikut zaman lah. Mungkin zaman ni sebut Kepulauan Melayu, zaman seterusnya sebut Dunia Melayu. Macam tu ya. Konsep Alam Melayu ni dia terbahagi kepada 3. Yang pertama adalah konsep dalam aspek geografi. Yang kedua dalam aspek bahasa dan seterusnya dalam aspek budaya. Okey, kalau sebelum tu kalau kita tengok di sini dia di mana? Alam Melayu ni adalah di gugusan kepulauan dan tanah besar di tenggara benua Asia. Kalau kamu biasa dengar, kalau kamu ingat lagi lah, gugusan kepulauan dan tanah besar ni dia terletak di mana? Dia terletak di pentas Sunda. Okey, pentas Sunda tu apa? Yang tu kita dah belajar dulu masa tingkatan 1. Pentas Sunda ni adalah satu dataran yang luas menggabungkan kepulauan-kepulauan. Tapi hari ni pentas Sunda tu dah tak ada. Kenapa? Sebab pentas Sunda tu sudah tenggelam. Jadi yang ada hanyalah bahagian-bahagian tanah tinggi, kepulauan ataupun tanah tinggi yang membentuk negara-negara hari ini. Yang tu kena tengok balik lah. Pentas Sunda ni dalam tajuk kita last year ya. Dia ada Form 1 punya tajuk dalam sejarah Form 1. Okey. Kita tengok konsep alam Melayu. Konsep yang pertama iaitu konsep geografi. Okey. Dia ada beberapa tokoh yang memberikan pendapat. Kalau dalam buku teks, dia punya view dia lain. Saya tunjuk sikit dalam buku teks saya. Macam ni. Jelas tak? Macam ni. Okey, dalam buku teks. Tapi saya cuba ringkaskan. Saya ringkaskan untuk kamu. Saya harap jelas lah. Okey, dekat sini beberapa tokoh lah. Tokoh ni biasanya orang yang dia ni dah ada buku, dia ni adalah ahli sejarah dan dia membuat kajian tentang sejarah. Okey, jangan risau, saya dah bagi dah semalam nota. Kamu boleh buka juga nota tu, sama saja dengan slide saja hari ni. Okey, tengok. Daripada segi aspek geografi, seorang tokoh iaitu nama dia Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Hassan Suhaimi bin Nik Abdul Rahman. Dia ni seorang ahli arkeologi. Arkeologi tu apa? Dia yang jenis orang yang cari gali, jumpa fosil dinosaur ke, jumpa tinggalan barang-barang lama ke, dia akan korek cari. Yang tu Okey, jadi dia mengatakan konsep alam Melayu ni adalah alam Melayu meliputi kawasan dari Madagaskar ke Tanah Melayu, Papua New Guinea, Australia, New Zealand, Kepulauan Pasifik sehinggalah ke Taiwan. Yang tu dia punya pendapat, bukan pendapat lah, dia punya kajian mengatakan daripada Madagaskar bawa pergi Papua New Guinea, Australia, New Zealand, Kepulauan Pasifik sampailah ke Taiwan. Okey, dalam buku teks kalau kamu nampak ini jelas tak? Inilah kawasan dia, kawasan yang dia rangkumi. Okey, itu kata Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Hassan. Apa pula kata Abdul Hadi Haji Hassan? Siapa dia Abdul Hadi Haji Hassan ni? Haji Hassan ni dia adalah ahli akademik. Orang mungkin dia ni pensyarah, tak silap saya lah ya. Jadi apa kata dia? Dia kata alam Melayu merupakan suatu lingkungan geografi yang luas meliputi kepulauan tanah Melayu hinggalah ke Thailand. Jadi daripada kepulauan tanah Melayu yang banyak-banyak tadi itu sama juga sampailah ke negeri Thailand. Dia punya definisi agak kecil lah. Kalau yang pertama tadi dia cakap sampai ke Madagaskar, sampai ke Taiwan. Yang ni dia kata kepulauan tanah Melayu sampailah ke Thailand saja. Okay, next. Siapa dia? Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Pendeta Dr. Ismail Hussein. Dia ni seorang ahli bahasa dan kebudayaan. Dia kata dunia Melayu meliputi selatan Vietnam, Kemboja, selatan Myanmar, segenting Kedah, Malaysia, Indonesia, Brunei dan Filipina. Yang ni betul-betul lah benua Asia Tenggara pada hari ini. Yang ni pendapat Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Pendeta Dr. Ismail Hussein. Okey.
Seterusnya, Alfred Russel Wallace. Dia ni seorang sarjana barat lah, pengkaji daripada barat. Dia kata apa? Kepulauan Melayu meliputi tanah Serim dan Kepulauan Nicobar, Filipina dan Kepulauan Solomon hingga Papua New Guinea. Yang ni dia punya pendapat lebih besar, dia punya konsep dia dalam aspek geografi ni lebih besar daripada yang orang lain. Okey, kalau boleh saya tunjukkan sikit pada kamu. Okey, jelas tak? Yang ini. Tadi kalau kamu tengok yang pertama dia kata kat sini je. Yang kedua, ketiga dia tak tunjuk okay, yang ni Okey, yang kedua tak ada. Yang ketiga kecil saja kat sini. Dan yang keempat sekali luas sekali. Yang ni. Alfred Russel ni kata luas daripada tanah Melayu, tanah Serim dan Kepulauan Nicobar, Filipina dan Kepulauan Solomon hinggalah ke Papua New Guinea. Dan yang terakhir, Profesor Dr. Ching Chu Ming kata dunia Melayu merupakan sebuah kawasan yang luas meliputi Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Selatan Thailand dan Filipina. Yang ini pendapat dia lebih kurang lah dengan Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Pendeta Dr. Ismail Hussein. Lebih kurang saja. Yang ni dengan yang ini lebih kurang saja dia punya geografi dia. Maksudnya pentaksiran dia tentang alam Melayu ni wujud dekat mana? Dekat tempat yang sama. Itu maksud geografi. Dekat mana berlakunya dunia alam Melayu pada satu ketika dulu. Maksudnya tafsiran dia pun berbeza. Bukan berbeza kerana dia suka-suka. Tak, sebenarnya berdasarkan kajian dan dapatan yang dia dapat. Okey, yang ni sebenarnya untuk tajuk ni kamu lebih banyak kena membaca dan menghafal lah. Jadi kalau masuk dalam exam tu biasanya dia akan tanya sebiji-sebiji lah apa tokoh-tokoh ni cakap. Jadi kena ingat nama-nama tokoh dan ingat apa pendapat mereka tentang konsep alam Melayu dalam aspek geografi. Okey, seterusnya kita tengok dalam pada aspek bahasa. Aspek yang kedua adalah aspek bahasa. Ada dua saja pendapat. Okey, sebelum tu kita tengok sikit Bahasa Melayu tergolong dalam bahasa Austronesia yang merupakan antara 200 bahasa yang dipertuturkan di alam Melayu. Austronesia ni apa? Austronesia ni adalah sebuah bahasa yang tersebar dan meliputi gugusan kepulauan Asia Tenggara dan Lautan Pasifik. Macam tu. Maksud dia macam inilah bahasa mudahnya. Dia diguna pakai oleh banyak negara, banyak tempat. Maksudnya dia diterima lah. Yang tu adalah bahasa Austronesia. Okey, tengok situ ada dua tokoh. Tokoh pertama nama dia Profesor Emeritus Datuk Dr. Asmah Haji Omar. Dia ni seorang tokoh bahasa. Apa kata dia tentang konsep bahasa dalam alam Melayu ni Yang pertama dia kata bahasa serumpun di alam Melayu mempunyai berkaitan dengan bahasa etnik peribumi. Dan yang kedua, persamaan ini boleh dikenal melalui kata-kata tertentu. Apabila membuat pembandingan bahasa-bahasa serumpun ini, terdapat pertalian kekeluargaan bahasa-bahasa ini dengan bahasa Melayu. Maksudnya dalam kepulauan alam Melayu ni ada setengah bahasa, walaupun tak semua, setengah perkataan kita tu ada yang sama dengan bahasa negara-negara yang lain. Macam tu. Jadinya bahasa macam lebih kurang bahasa Melayu lah, senang cerita. Walaupun etnik berbeza, negara berbeza, tetapi ada setengah bahasa tu ataupun perkataan tu lebih kurang sama. Itu kata Profesor Emeritus Datuk Dr. Asmah Haji Omar. Seterusnya Sultan Takdir Alis Jahbana. Dia ni pun tokoh bahasa. Apa kata dia? Dia kata bahasa Melayu digunakan secara berluas di alam Melayu sejak awal Masihi lagi. Sifat orang Melayu yang gemar belayar telah mengembangkan lagi bahasa Melayu. Dia kata dulu lama awal Masihi dulu bahasa Melayu dah ada dah. Jadi orang Melayu ni, orang Melayu lah, orang yang menggunakan bahasa Melayu ni dia suka berlayar, dia suka berdagang, dia suka mengembara lah. Jadinya secara tak langsung dia bawa bahasa Melayu ni ke tempat lain. Macam kita lah, contoh kita ni orang Kedah.
Jadi orang Kedah suka bercakap Kedah. Kita pergi Sarawak cakap Kedah, kita pergi Kelantan cakap Kedah. Jadinya orang di Sarawak, di Kelantan, di negeri lain yang kita pergi tadi pun terikut cakap bahasa kita. Itu contoh je lah. Bila kita bawa bahasa kita ke satu tempat, orang di tempat tu pun dah belajar bahasa kita. Okey. Jadi pandangan tokoh tengok nombor 2 ni lah. Pandangan tokoh-tokoh ini menunjukkan bahawa bahasa di alam Melayu adalah serumpun dan mempunyai persamaan bunyi sebutannya. Serumpun ni apa? Serumpun ni lebih kurang sama, hampir sama walaupun tak 100%. Okey, kalau kamu boleh tengok di situ nah. Contoh yang ni nah. Bahasa Melayu, bahasa Jawa Indonesia, bahasa Melayu Brunei, bahasa Tagalog di Filipina, bahasa Melanau di Sibu Sarawak, ni etnik peribumi ya. Dan juga Kadazan Dusun di Sabah, yang ni pun etnik peribumi. Ada beberapa bahasa yang lebih kurang. Contohnya dalam bahasa Melayu kita sebut 4. Number 4 lah. Bahasa Inggeris dia nombor 4. Dalam bahasa Jawa Indonesia disebut papat. Di bahasa Melayu Brunei sebut 4. Di Filipina disebut 4. Melanau Sarawak, Melanau di Sibu Sarawak dia sebut 4. Dan Kadazan Dusun Sabah mereka sebut 4. Semua dia ada 4 walaupun taklah sama sebiji tapi hampir-hampir sama. Itu kita kata serumpun. Dan seterusnya nombor 5, number 5. Dia sebut apa? Kalau kita di Malaysia sebut 5, di Indonesia bahasa Jawa sebut 5, bahasa Melayu Brunei sama macam kita sebut 5, Tagalog Filipina pun sebut 5, di Sibu Sarawak orang Melanau sebut 5, dan Kadazan Dusun di Sabah sebut 5. Lebih kurang aja 5, 5, 5. Lebih kurang bila kita dengar sekali macam sama aja. Macam tu lah. Okey habis untuk bahasa. Dia bagi tahu kat sini bahasa Melayu adalah bahasa yang diterima pakai oleh kebanyakan negara, dan kebanyakan perkataan ataupun bahasanya lebih kurang antara satu negara dengan satu negara yang lain. Macam itulah contoh di sini 4 dan juga 5 ni pun ada persamaan. Banyak lagi lah perkataan, cuma diberi contoh 2 perkataan ini saja lah. Okey, seterusnya mana button back saya? Okey, dalam segi aspek budaya. Dalam aspek budaya, seorang tokoh saja yang bagi pendapat. Sebelum tu kita baca sikit di atas ni. Penduduk di alam Melayu mempunyai budaya serumpun yang merangkumi bahasa, tulisan, persuratan, struktur sosial, kesenian, kepercayaan dan adat. Okey. Jadinya dalam budaya ni aspek ni banyak. Dia ada 1 tulisan, 2 persuratan, 3 struktur sosial, 4 kesenian, 5 kepercayaan dan 6 adat. Yang tu semua merangkumi dalam budaya. Okey. Kata seorang tokoh Dato' A. Aziz Rahman, dia ni seorang budayawan konsep alam Melayu dari aspek budaya. Nombor 1, sejak awal lagi budaya di alam Melayu ini telah berkembang maju dengan munculnya beberapa kepandaian tertentu dalam bidang kesenian. Yang kedua, antaranya termasuklah pembuatan gangsa dan seni mempertahankan diri. Kedua kepandaian ini merupakan ciptaan asli di tanah di alam Melayu. Abaikanlah kalau ada spelling error sikit-sikit macam tu ya. Yang ketiga, nilai-nilai serumpun wujud dalam masyarakat alam Melayu, terutamanya gotong royong. Kamu pergi negeri mana pula, di Malaysia, di Indonesia, di Thailand, ada budaya gotong royong ni. Yang ni memang kita punya budaya nah. Kalau kita pergi bla-bla overseas sana mungkin tak ada lah. Bukan overseas lah, kita pergi bla-bla USA, Amerika Syarikat saja gotong royong tu mungkin kurang lah. Tapi di sini budaya ni biasa. Tapi kita nak buat kenduri pun gotong royong. Di Sarawak pun sama, di Indonesia pun sama, di Thailand pun sama, di Malaysia pun sama. Nak buat kenduri je ada gotong royong. Nampak sama serumpun. Dan seterusnya yang keempat, dalam aspek seni persembahan pula muncul wayang kulit di Kelantan dan Pulau Jawa. Okey. Di Kelantan tu Malaysia lah, ada wayang kulit. Dekat Jawa Indonesia pun ada wayang kulit. Nampak tak? Dalam pada aspek kesenian lah. Kesenian, okey, sama lah. Yang kedua, tengok situ. Walaupun penduduk alam Melayu kini dibahagi kepada beberapa buah negara, tetapi ikatan keserumpunan budaya bahasa dan budaya masih kuat dalam kalangan penduduk alam Melayu. Jadi kalau kita pergi ke mana-mana, maksudnya nak habaq sini, serumpun di sini, kita pergi mana-mana pun lebih kurang saja. Dia punya persuratan, bahasa, tulisan, struktur sosial, kesenian, macam itulah. Kalau kita tengok silat lah contohnya. Silat ni, kalau kamu pergi di Indonesia pun ada,
Di Malaysia pun dah mungkin dia punya buah silat tu tak samalah, tapi ada silat. Maksudnya serumpun tak? Ya, serumpun. Maksudnya lebih kurang di Indonesia ada, di Thailand ada, di Malaysia ada, di Filipina mungkin ada, macam tu. Jadi yang ni pun konsep ni ada pada negara-negara yang berada di gugusan Kepulauan Melayu tadi. Okey, jadi saya akan stopkan video ni di sini dulu. Nanti saya akan sambung sebab saya takut akan berat sangat, dan seterusnya kita akan sambung pada 1.2.